الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah himpunkan kita, Allah izinkan kita dalam penat lelah kita, dalam kesibukan hari kita, kita ada juga masa untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan ibadat kita sendiri. Semoga dengan itu menjadi sebab dan Allah berikan rahmat kepada kita dan bagi keberkatan kepada kita, hidup kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Hari ini kita terus masuk, dah masuk dah sebahagiannya sebagai mukadimahnya, sebagai pendahuluannya dalam bab berkaitan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berzikir di antaranya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dah tengok apa beberapa zikir-zikir yang ada terdapat di dalamnya, alhamdulillah dan sebagainya, tetapi bab ini khusus kepada beberapa perkara dan beberapa ulasan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita menyebut alhamdulillah dalam konteks dan dalam keadaan kita hadir hati dan memahami bahawa kita sedang memuji Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Besar, tiada tandingan dan tiada bandingan, Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masuk terus kepada beberapa riwayat yang dinukilkan, yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar ini. Imam An-Nawawi rahimahullah dia sebut wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibn Majah wa musnad Abi Awana al-Asfirayini al-mukharraj an sahihi ala sahihi Muslim. Musnad Abi Awanah ini dia adalah beberapa kaitan dengan syarat-syarat yang cuba diikut oleh Abu Awanah berdasarkan syarat-syarat hadis dalam Sahih Muslim, berdasarkan Imam Muslim, dan macam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak, dia cuba mengeluarkan usaha dia mengeluarkan beberapa hadis yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi mempunyai syarat-syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itulah di antara beberapa perkara juga yang kita perlu tahu tentang kitab-kitab dan latar belakang tentang kitab-kitab hadis. Jadi Musnad Abi Awana al-Asfirayini al-mukharraj ala sahih Muslim. Rahimahumullah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu mri'in fi balin la kullu amrin bukan kullu mri'in, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdilillah aqta. Bilhamdilillah aqta. Wa fi riwayatin bihamdillah wa fi riwayatin bilhamdi fahuwa aqta. Ada beberapa riwayat lah. Ada beberapa riwayat yang kita boleh tengok dekat sini. Saya kecilkan sikit supaya nampak penuh. Kalau tengok sini dia kata kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi aqta. Bihamdi lillahi aqta. Kalau tengok dekat dalam dekat dalam riwayat yang dalam kitab cetakan Hidayah ni, dia macam tak fahuwa aqta, dia letak kat sini fahuwa aqta. Jadi dia tidak mengambil, kalau tengok dalam teks ni dia ada beberapa riwayat lah. Kalau tengok dekat dalam cetakan Hidayah, tulisan Arab yang pertama dalam muka surat 222 tu adalah kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdilillahi fahuwa aqta. Kalau tengok dalam kitab yang saya share ni,
dia tidak ada fahuwa aqta', tapi fahuwa aqta' tu datang dalam beberapa riwayat lain lah, datang dalam riwayat lain, tapi tak ada masalah. Lebih kurang je, cuba ada berbeza sedikit lah dekat bilhamdillah dengan bihamdillah dengan bilhamdi. Ada 3 riwayat. Kalau jumpa 3 riwayat ni boleh diterima lah. Boleh faham Jadi saya baca 3 riwayat ini. Kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bilhamdillahi aqta'. Okey. Yang kedua, kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bihamdillahi aqta'. Okey. Riwayat yang ketiga, kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bilhamdi fahuwa aqta'. Jadi seolah-olah dekat dalam kitab cetakan Al-Hidayah ini, dia cuba menghimpunkan ketiga-tiga riwayat ini, dan dia punya lafaz itu kita tengok dekat cetakan Al-Hidayah itu, kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta'. Bilhamdillahi fahuwa aqta'. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Ibn Majah dan Musnad Abi Awana, rahimahumullah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa baginda bersabda, setiap perkara yang mempunyai, bila kita buat satu perkara, dia mesti ada sebab. Ada sebab, ada tujuan, perkara yang penting. Itu sebab kita orang Muslim buat satu perkara, biarlah ianya ada sebab, biarlah ianya penting, biarlah ianya baik, biarlah dianya ada manfaat kepada diri sendiri ataupun orang lain. Tapi kita banyak juga buat perkara-perkara yang macam tak buat pun tak apa. Kalau buat tu pun kadang-kadang menyusahkan orang. Ada juga. Saya tak payah bagi contoh pun tak apa. Kadang-kadang kita boleh fikir sendiri apa yang kita buat setiap hari. Itu sebab dia dalam hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara perkara yang membuatkan seseorang mukmin itu, di antara ciri seorang mukmin, seorang muslim yang baik itu adalah meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengan diri dia, apa yang tidak penting. Okey. Jadi dekat dalam hadis ini, setiap perkara yang penting, yang mempunyai tujuan yang baik, yang tidak dimulai padanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu adalah apa dia? Amalan itu adalah terputus daripada rahmat. Terputus dari rahmat, tidak ada keberkatan, dia tidak sempurna. Begitulah lebih kurang makna dia yang kita boleh faham tentang aqta'. Aqta' ini dia punya konotasi dia banyaklah tafsiran dia. Dia boleh jadi tidak ada keberkatan, tidak ada kebaikan, tidak cukup, tidak sempurna, terputus dari rahmat. Itulah lebih kurang makna yang kita boleh faham daripada hadis ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kullu kalamin. Kullu kalamin, cuba tengok tulisan Arab yang kedua dalam muka surat 222 tu, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam. Setiap kata-kata, yang tadi setiap perkara, maknanya setiap perbuatan, setiap program, setiap occasion kita, setiap aktiviti, setiap perkara lah. Dia kata kullu amrin. Yang kedua ini adalah kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamd. Setiap kata-kata, setiap ucapan, setiap pembentangan, setiap khutbah, setiap tazkirah, setiap kuliah, contohnya apa-apa yang berkaitan dengan kata-kata yang ianya dalam bentuk bukan menegur. Kalau kita nak tegur orang nak jatuh dalam sungai, orang nak jatuh dalam parit, orang nak orang merokok, contoh kita nak tegur orang merokok, kadang-kadang kita tak sempat pun nak sebut alhamdulillah. Tapi ini lebih menjurus kepada kata-kata yang kita nak berikan kepada orang lain dalam bentuk contohnya khutbah, kuliah, tazkirah dan sebagainya, syarahan dan sebagainya. Kullu kalamin yang tidak
dimulai padanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa ajzam. Ajzam ini juga diterjemahkan sebagai terputus daripada rahmat kalau tengok dekat dalam kitab cetakan Al-Hidayah inilah. Tapi nanti di akhirnya nanti dia akan bagi tahu apa makna ajzam itu. Okey, nanti kita tengok. Dan kami meriwayatkan lafaz-lafaz ini, kami meriwayatkan lafaz-lafaz hadis ini semuanya terdapat di dalam kitab Al-Arba'in lil Hafiz Abdul Qadir Al-Rahawi. Itu sebab kalau siapa-siapa yang belajar dan banyak membaca dan mungkin berguru, mungkin dia tahu bahawa orang biasa, orang awam macam kita biasa dengar kitab Al-Arba'in oleh Imam An-Nawawi, hadis 40 oleh Imam An-Nawawi, tapi di sana terdapat banyak lagi kitab-kitab yang dikarang ataupun dibuat oleh para ulama yang diberi nama Al-Arba'in juga. Ini satu maklumat yang semua kena faham bahawa Al-Arba'in tidak semestinya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tetapi yang masyhurnya adalah Al-Arba'in, hadis 40 adalah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi dia bukan semua kitab Al-Arba'in ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Cuba kita tengok dekat sini, dia kata dari dalam kitab Al-Arba'in oleh Al-Hafiz Abdul Qadir Al-Rahawi. Okay? Ini seorang ulama besar juga. Sama juga macam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta dikarang oleh Imam Malik rahimahullah, dan di sana sebenarnya terdapat banyak lagi ulama-ulama yang mengarang kitab dengan nama Al-Muwatta. Tetapi mungkin Allah beri kelebihan kepada Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, seorang tabi'in, menjadikan kitabnya masyhur, kitabnya tersebar luas, menjadi rujukan utama di dalam mazhab Maliki, dan juga ulama-ulama lain bergantung kepada hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Maka Al-Muwatta juga bukan satu, banyak, tetapi yang masyhurnya Muwatta Imam Malik. Al-Arba'in banyak, tetapi yang masyhurnya adalah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey, itu sebagai sedikit maklumatlah. Okey. Kami meriwayatkan lafaz-lafaz hadis ini di dalam kulluha, di dalam semuanya di dalam kitab Al-Arba'in oleh Hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi, dan wa huwa hadithun hasan, dan hadis ini martabatnya hasan. Ini kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah sebelum ditakhrijkan. Okey. Tapi tak apa, kalau kita tengok takhrij dia pun sama aja, maksudnya hasan. Hadis ini boleh diterima pakai dan boleh diamalkan. Dan telah diriwayatkan secara mausul, seperti mana yang kami sebutkan, mausul ni sampai silsilah sanad itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga diriwayatkan secara mursal. Mursal ni walaupun ianya tergolong dalam kalangan kategori hadis yang dhaif, tetapi disebabkan riwayat yang sama juga terdapat secara mausul sampai dan sabit tali periwayatan atau perantaian perawi itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat yang mausul ini sanadnya adalah baik. Sebenarnya perenggan ini nak menceritakan tentang kuatnya ataupun sahihnya ataupun hasan. Kalau tengok ke sini, hasannya hadis ini dan kita boleh terima pakai. Itu kadang-kadang Imam Nawawi dia sebut secara spesifik dan beberapa huraian berkaitan dengan ilmu hadis. Ada yang dia tidak sebutkan. Jadi kalau di masa dia sebut ni kita baca je lah. Kalau nak belajar tentang apa itu mausul, apa itu mursal, takut nanti jadi panjang. Tetapi nak bagi tahu, dia kata kalau hadis ini diriwayatkan secara mausul, mursal, maka hukumnya adalah bersambung. Hukumnya adalah bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Di sisi majoriti para ulama, kerana di situ terdapat pertambahan, maksudnya peningkatan dari segi fiqh, kepercayaan di kalangan di antara kalangan para perawi hadis itu, dan dia adalah diterima di kalangan majoriti para ulama. Jadi kalau rasa pening tak apa, yang bab tu tak apa, tak perlu faham sangat pun tak apa, kecuali kita ada ilmu apa, kita ada kuliah tentang hadis, tentang ilmu hadis. Tetapi hari ini kita belajar tentang riwayat-riwayat, kitab al-azkar dan sebagainya. Cukuplah riwayat yang tadi itu, martabatnya adalah hasan. Okey.
Oh, saya tertinggal satu lagi riwayat itu. Kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Riwayat yang tadi kata setiap perkara ataupun setiap kata-kata ataupun percakapan yang tidak dimulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia terputus daripada rahmat. Tidak ada keberkatan, tidak cukup, tidak sempurna. Yang teks bahasa Arab yang ketiga dalam muka surat 222 itu dia kata apa? Setiap kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Setiap perkara yang bagus, yang ada tujuannya yang baik, yang diharapkan pada perkara itu perkara-perkara yang baik, tetapi tidak dimulakan padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya adalah terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya tertinggal yang tu. Okey, lepas tu dia kata apa? Wa ma'na zibalin. Kalau tengok kat sini dia kata wa ma'na zibalin. Okey, perenggan yang terakhir sekali. Dia kata erti lafaz zibalin. Apa dia makna dia yang kita baca tadi? Kullu amrin zibalin. Zibalin, kullu amrin zibalin. Apa makna dia? Maknanya adalah satu perkara yang kita ambil berat. Itu yang saya bagi tahu tadi. Kita dalam kehidupan kita ada perkara yang kita buat, tapi perkara itu tidak penting sangat tapi kita buat. Ada perkara yang kita buat memang perkara itu penting sangat. Kadang-kadang kita terpaksa cancelkan banyak perkara lain, kita terpaksa kita buat perkara ini. Maka itu yang nak bagi tahu tentang makna zibalin adalah satu perkara, satu aktiviti, satu perbuatan, satu occasion, satu majlis ke contohnya yang penting, yang penting. Wa ma'na aqta, iaitu kurang ataupun sikit keberkatannya, kurang ataupun sikit keberkatannya. Ataupun lepas tu ajzam sama juga dengan aqta. Ajzam dan aqta maknanya lebih kurang sama. Okey. Wa huwa bidzal al-mu'jamah wal jim, okey, dengan huruf zal. Maka itulah perkara yang berkaitan dengan tiga riwayat yang bicarakan tentang tuntutan untuk setiap perbuatan, setiap percakapan kita itu dimulai dengan alhamdulillah, dan ada riwayat yang terakhir tadi tu dengan bismillah, dengan bismillah. Tentang perkaitan perkara yang berkaitan dengan bismillah, dia ada lagi perbahasan lain, tapi tidak mengapa. Yang pentingnya kedua-dua perkara ini perlu dan dianjurkan untuk kita buat dalam setiap perbuatan kita, setiap perkara yang kita nak buat. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad juga, Al-Baihaqi dekat sunan dia, Ibnu Hibban, Ibnu Salah juga, dan Imam Nawawi dan Hafiz Iraqi dan Hafiz Ibnu Hajar juga menghasankan, meletakkan hadis ini dalam kategori hasan. Maka insya-Allah kita pastikan setiap perkara kita nak buat, perkara bagus, walaupun perkara itu kita tak perlu, bila berucap, bila bercakap, memang biasanya orang, kita dah biasa, alhamdulillah, kita dah biasa dengan perkara sunnah ini. Bila bercakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, kadang-kadang kita terlupa nak baca bismillah. Jadi boleh je sebelum itu kita baca bismillah. Baca bismillah dengan senyap. Contohnya kita dah depan mic dah. Kita baca dalam hati ataupun kita baca dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil keberkatan supaya setiap perkara itu dimulai dengan bismillah. Tapi bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tengok asatidah, kita tengok kita sendiri walaupun bukan ustaz atau ustazah, alhamdulillah bila kita nak bercakap, kita akan mulakan dengan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Taala, sesungguhnya itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini tidak diketahui, hari ini kita tahu dan kita niat, kita imtithal, kita ittiba', kita ikut dan patuh apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Untungnya orang yang belajar, dia tahu apa yang dia buat, apa sumber yang dia buat itu berdasarkan apa, maka itu lebih baik untuk kita, bukan sekadar buat tetapi kita mampu untuk mengajak orang lain juga buat perkara yang baik, buat perkara yang sama, insya-Allah. Okey. Seterusnya, para ulama mengatakan bahawa
disunatkan untuk dimulai dengan puji-pujian ini bagi siapa? Bagi orang yang mengarang kitab ataupun mengarang buku ataupun menulis apa-apa, ataupun sekarang ni konteksnya lebih luas. Konteks sekarang ini lebih luas. Dulunya orang menulis kitab, menulis cerpen, menulis tulisan-tulisan, menulis iklan-iklan yang baik-baik dan digantungkan di mana-mana untuk isytihar, untuk mendapatkan memberikan satu ruang untuk kita berdakwah dan sebagainya. Dulu kita tulis, dulu para ulama tulis kitab, tulis buku dan sebagainya. Tetapi sekarang ini konteksnya lebih luas. Ada orang menulis di dalam surat khabar, ada orang menulis di dalam internet, bloggers, ada tulis dalam blog, macam-macam, WordPress, di dalam internet ni, di dalam ini mungkin ramai orang lebih pakar tentang internet, tentang teknologi dan sebagainya. Kita mampu nulis di banyak tempat, banyak ruang. Kalau menyebut tentang social media ini, kita mungkin tak pelik kalau dengar Twitter, Instagram, Facebook, YouTube juga termasuk. YouTube juga kita mengarang dalam bentuk video, kita mengarang dalam bentuk visual, kita mengarang dalam bentuk audio, maka itu juga bentuk karangan-karangan, bentuk tulisan-tulisan yang berbeza-beza. Maka sekarang ini kita lebih luas sebenarnya berbanding dengan orang dulu kalau kita nak buat baik, tapi kita juga mempunyai cabaran-cabarannya. Maka dekat sini dia kata disunatkan untuk kita bermula dengan memuji Allah SWT bagi setiap orang yang mengarang dan menulis. Wadaris, orang yang mengajar, wa mudarris, wadaris, orang yang belajar, wa mudarris, orang yang mengajar, wa khatib. Khatib ini orang yang berkhutbah, wa khatib, orang yang meminang. Jadi kalau disebut meminang ke akad zawaj ke apa ke, boleh disunatkan. Wa baina yaday sairul umur al-muhimmah, dan di dalam setiap perkara-perkara yang penting. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam kita mazhab Syafi'i, alhamdulillah. Imam-imam mazhab lain juga kita perlu hormati dekat tentang keagungan keilmuan mereka. Tetapi kita dekat Malaysia kita bermazhab Syafi'i, alhamdulillah. Mazhab-mazhab lain kalau tengok dekat, kita kena tahu juga mazhab-mazhab lain yang diamalkan di negara-negara lain. Ada satu negara menggunakan banyak mazhab. Mesir memang mazhab Syafi'i, tetapi di sana juga ada orang pengamal-pengamal mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah dan sebagainya. Mazhab Ahmad bin Hanbal lebih kepada Saudi dan beberapa negara lain di Eropah juga. Mazhab Syafi'i lebih kepada pengamalannya di negara-negara Nusantara. Mazhab Maliki banyak di negara-negara Afrika. Jadi sekurang-kurangnya maklumat itu kita faham. Supaya kita ini tidaklah berada dengan dalam mazhab Syafi'i ini seolah-olah macam kita nampak kita sajalah yang betul. Kita sajalah yang ada dekat dunia ni. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain juga perlu kita ketahui secara maklumat yang ringkas. Pelopornya siapa, pendapat-pendapat yang masyhurnya apa dia, negara-negara yang diamalkan mazhab-mazhab tertentu selain di mazhab Syafi'i dan sebagainya. Jadi kita faham dan kita lebih terbuka hati kita dan dada kita untuk berbincang, belajar ilmu dan sebagainya. Jadi pemikiran yang begitu kita perlukan untuk kita terus membawa umat Islam ini lebih baik, dan ia memberi peluang kepada kita untuk kita lebih mudah untuk buat kerja dakwah. Itu kena faham. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah dia kata uhibbu an yuqaddima al-mar' baina yaday khutbatihi aw wa kullu amrin talabahu hamdan lillahi ta'ala wa thana' alaihi subhanahu wa ta'ala wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apa Imam Syafi'i kata? Aku suka kalau seseorang manusia itu kalau tengok kat sini, saya nak tengok kat sini apa dia terjemah. Berkat pengajar. Imam Syafi'i mengatakan aku suka seorang yang memulakan perbicaraan. Okey. Aku suka seseorang yang memulakan
kata-katanya, memulakan ceramahnya, memulakan kuliahnya dan khutbahnya contohnya, dan setiap perkara yang dia minta dia memulakannya dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wasana alaihi subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Dan juga selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara dua perkara yang merupakan adab-adab ataupun anjuran-anjuran yang diletakkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dan beberapa ijtihad tentang apa yang perlu kita letakkan dalam bila kita nak mulakan sesuatu urusan, sesuatu perkara. Okey, kalau bercakap mulakan dengan alhamdulillah, memuji Allah SWT dan juga selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam bab doa juga begitu, cuma dalam bab doa kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Agak kelihatan terdengar kita baca bismillah itu cuma dalam perbicaraan kadang-kadang bismillah itu tidak disebut secara kuat, tapi kalau berdoa kita sebut bismillahirrahmanirrahim, dan itu pilihan dan perkara itu luas, perkara itu luas untuk kita amalkan, tidak ada polemik yang besar dalam perkara itu. I'lam, ketahuilah bahawa memuji Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah disunatkan pada setiap permulaan setiap perkara yang penting, seperti mana yang terlepas yang sebelum ini kita sebut, dan disunatkan juga selepas selesai daripada makan, selepas selesai daripada minum, selepas dan juga bersin, dan juga apabila meminang seorang perempuan, iaitu menuntut ataupun memohon untuk berkahwin dengannya. Wa kadha 'inda 'aqdin nikah, begitu juga apabila kita nak buat akad nikah. Akad nikah ia bukan syarat tetapi ia adalah sunat. Ini adalah sunat. Wa kana wa ba'da al-khuruj min al-khala', dan juga begitu juga apabila keluar daripada khala', daripada tempat kita buang air. Cumanya kita ingat tak, kita dah pernah belajar dah tentang perkara ini. Alhamdulillahillazi adhaba anil adha wa afani, kan kita dah baca dah, walaupun itu riwayat yang dhaif. Riwayat yang sahihnya apa? Keluar daripada tandas, pendek je, ghufranaka, itu riwayat yang sahih. Jadi dah baca riwayat yang sahih, nak baca lebih sikit, minta perlindungan, itu tidak ada masalah dengan kita, seperti mana kita dah selalu sebut. Kalau riwayat itu dhaif, maka kita amalkan disebabkan kandungannya baik dan kita tidak niatkan ianya, tidak i'tiqadkan bahawa ianya datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Dia kata wasayati bayan, dan akan datang penerangan tentang keadaan-keadaan ini di dalam bab-bab yang khusus dengannya, dengan dalil-dalilnya yang lebih terperinci insya-Allah. Dan telah berlalu perbahasan tentang apa yang perlu disebut apabila keluar daripada tandas dalam babnya. Dia pun sebut, kita dah baca dah benda ni sebelum ni. Dan disunatkan juga diletakkan di dalam kitab, bila seorang itu menulis, dia letak alhamdulillah dulu di permulaannya. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin, dia mengulang baliklah sebenarnya benda ni. Wa durusil mudarrisin, orang yang mengajar, wa qira'atul talibin, dan membaca bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Okey, sawa'u qara'a hadithan aw fiqhan aw ghairihima, sama ada dia membaca atau mempelajari hadis atau fiqh atau selain daripada keduanya. Wa ahsanul ibadat fi dhalika, dan ibadat-ibadat yang lain yang terbaik pada perkara yang berkaitan dengan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah ta'ala, memuji Allah SWT ini adalah rukun di dalam khutbah Jumaat, dan selainnya la yasih syai'un minha illa bihi. Dalam khutbah memang ada syarat. Syarat sah dia adalah kena ada bukan syarat sah tetapi rukun di dalam khutbah kena ada alhamdulillah.
dan tidak sah khutbah kecuali dengan alhamdulillah. Wa aqallul wajib, yang sekurang-kurang seminima paling minimum ucapan memuji Allah SWT adalah alhamdulillah. Kalau sebut alhamdulillah rabbil alamin, okey, lebih. Wal afdal ay yazid min ath-thana, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bagusnya ditambah. Dia kata kat sini, dia kata namun akan lebih baik lagi jika ditambah dengan pujian-pujian lain. Alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya. Jadi itu wa tafsilihi ma'ruf fi kutubil fiqh, dan perkara ini dah, sebab bila cakap tentang khutbah, memang dia adalah rukun. Yang paling ringkas sekali, paling minimum sekali adalah alhamdulillah. Tapi kalau ada tambahan alhamdulillahirabbil alamin dan pujian-pujian lain, maka perkara itu dah dibincangkan dengan detail dalam kitab-kitab fiqh, dia kata. Okey. Dan disyaratkan juga mengucapkan alhamdulillah ini dengan bahasa Arab. Diucapkan dalam bahasa Arab kalau berkaitan dengan rukun ni lah. Berkaitan dengan rukun ni. Tapi kalau kita, kadang-kadang kita rasa, mungkin ada orang dia rasa macam nak sebut dalam bahasa Melayu, segala puji bagi Allah, tapi dia tak dapatlah, kelebihan mengucapkannya dalam bahasa Arab. Dan perkara-perkara yang disyaratkan menyebut dalam bahasa Arab sebenarnya tidak panjang. Kita dah sebut dah benda ni sebelum ni. Ibadat-ibadat dalam Islam ni, kalau kita diminta untuk mengucapkannya di dalam bahasa Arab, ia tidak susah dan tidak panjang sebenarnya. Ia tidak susah dan tidak panjang. Perkara-perkara yang mudah dan simple sahaja. InsyaAllah semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk sentiasa mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, disunatkan untuk kita menutup doa kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam perbahasan yang lain sebelum ni, saya pernah sebut tentang yang tadi saya sudah sebut dah sekali, tentang kita mula dengan alhamdulillah, kita mula dengan selawat kata Nabi Muhammad SAW dalam doa kita. Dan dekat sini dia kata disunatkan untuk kita menutup doa kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Kita mengucapkan di akhir doa kita dengan memuji Allah SWT. Wa kadzalika yabtadi'uhu bilhamdulillah. Dia kata begitu juga dimulai kata-kata doa itu dengan alhamdulillah. Okey. Lepas tu dia buat mari sini, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menukilkan, menyebut tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan ahli syurga. Keadaan ahli syurga yang mana mereka itu sentiasa berdoa, sentiasa berzikir. Kita dah pernah sebut tentang perkara ini, apa ahli syurga buat, berzikir, baca Quran dan sebagainya macam biasa. Okey, itu di antara amalan dan perbuatan ahli syurga. Dan dalam ayat ni dia kata apa? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka itu adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki yang mentadbir seluruh alam ini. Itu sifat-sifat orang mukmin yang mana ulama istinbat dan istikhraj hukum, mengeluarkan hukum dan nasihat bahawa ia adalah menjadi satu perkara yang sunat untuk kita memulakan dan lebih-lebih lagi mengakhiri doa kita itu dengan ucapan alhamdulillah, memuji kepada Allah SWT. Adapun bermula doa dengan alhamdulillah dan memuji Allah SWT, akan datang dalil daripada hadis sahih, insya-Allah akan datang dalam bab-bab yang akan datang ini, ke depan ini, dalam kitab salah an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu dia kata faslun yustahabbu hamdullahi ta'ala 'inda husuli ni'matin aw indifa'i makruhin sawa'un hasala dhalika li nafsihi aw li sahibihi aw lil muslimin. Disunatkan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapat nikmat, ataupun kita terlepas daripada perkara yang tidak elok, sama ada perkara itu terjadi pada diri kita sendiri ataupun terjadi kepada orang, kawan kita, rakan kita, sahabat kita, ataupun orang-orang Islam yang lain. Itu sebab kita biasakan dekat mulut, apabila kita terlepas daripada bahaya,
Contohnya kadang-kadang kita lintas jalan, na'udzubillah, kita lintas jalan, kadang kita tengok, kita terlupa nak pandang. Elok kita nak lintas, baru kita sempat pusing sekali tengok, ada kereta laju. Kita pun berhenti. Alhamdulillah. Kalau kita tengok orang lain dalam keadaan yang sama juga contohnya, kita sebut Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Sebab perkara-perkara itu tidak bagus. Sama ada ia berlaku pada diri kita ataupun orang lain ataupun seluruh orang muslimin kita. Jadi itu juga menjadi anjuran daripada di dalam Islam untuk kita sentiasa mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim, wa rawaina fi Sahih Muslim an Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya lailatu usriya bihi biqadahain min khamrin wa labanin fanadhara ilayhima فأخذ اللبن فقال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك غوت أمتك. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Bukhari pada awal kitab Ashribah, kitab minuman. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, Imam Nawawi bawa, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya pada malam kita kata malam Isra lah, malam Isra, dia kata sini malam Isra. Tapi kalau tengok terjemahannya dia kata pada malam yang dia itu dianugerahkan dengan Isra, dengan perjalanan, Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke atas itu Mi'raj. Diberikan dua bekas macam dua tempat minuman yang berada di dalam dua bekas itu adalah arak dan susu. Dan Nabi pun melihat kepada keduanya, maka Nabi memilih untuk mengambil laban. Laban ini susu. Tapi kalau mengikut bahasa Arab sekarang ni, laban tu dia bukan susu yang macam kita minum tu. Susu yang kita minum itu adalah halib. Cuma dekat sini memang diletakkan makna susu lah. Fa akhadha laban, maka Nabi ambil susu dan memilih susu. Faqala lahu Jibril, maka Jibril terus berkata, Jibril sallallahu alaihi wasallam terus berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepadamu, untuk memilih fitrah, Dekat sini segala puji bagi Allah, dia kata, yang telah memberikan petunjuk kepada kamu kepada fitrah. Allah, Jibril yang mengucapkan alhamdulillah. Dalam hari ini Jibril yang mengucapkan alhamdulillah. Jibril mengucapkan alhamdulillah bila tengok Nabi Muhammad SAW memilih cawan atau bekas minuman yang ada di dalamnya susu. Maka susu itu dikatakan fitrah bagi seorang manusia. Maksudnya fitrah kepada kebaikan, berbanding dengan arak, dia bukan fitrah bagi orang yang baik-baik. Jangan kita bandingkan dengan arak yang akan ada dalam syurga nanti. Ini cerita pada malam Isra Mi'raj, sebab ianya berkaitan dengan syariat, ia berkaitan dengan bagaimana Nabi nak berhadapan dengan ujian-ujian dalam kehidupan dia dekat dunia dan sebagainya. Maka perumpamaan ataupun ikon ataupun item arak dan susu itu adalah dua item, dua perkara yang berbeza betul-betul. Satu tidak baik, satu baik. Maka Nabi pilih yang baik ini. Maka Nabi pilih yang fitrah ini. Ini apa yang Jibril ucapkan. Lepas tu Jibril kata apa? Kalau kamu mengambil arak, maka akan akan tersesatlah umatmu. Akan tersesatlah umatmu. Maksudnya tersesat, banyaklah konteksnya. Tersesat dari segi akidah, tersesat dari segi cara hidup, tersesat dari segi akhlak dan sebagainya.
maka Jibril yang mengucapkan alhamdulillah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengambil ulama beristihad bahawa kita bukan saja mengucapkan alhamdulillah kepada diri kita saja, tetapi juga kepada orang lain. Walaupun perkara itu tidak berlaku pada diri kita, tetapi kita mengucapkan bagi pihak orang lain, tidak ada masalah juga. Jibril pun mengucapkan perkara yang sama juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsiran berkaitan dengan fitrah ini adalah berkaitan yang dimaksudkan dengan fitrah itu adalah Islam. Dia menyebut bahawa makna fitrah itu adalah Islam. Jadi apa yang Nabi pilih itu adalah yang sesuai dan selari dengan Islam. Itu sedikit tentang hadis yang nombor berapa? Nombor 337. Nombor 337. Sekarang kita masuk kepada hadis 338. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaqulun na'am fayaqulu qabadtum thamarati fuadi فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع ويقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي حديث حسن. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan selainnya daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila matinya apabila putera seseorang hamba, dia kata bila putera seseorang hamba, bila seseorang itu mati, bila putera seseorang hamba, bila anak seseorang hamba itu mati, maksudnya nak menunjukkan kepada seorang ayah yang kematian anaknya. Bila meninggalnya seorang anak kepada hamba Allah SWT, anak kepada seseorang, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikatnya, berfirman kepada malaikatnya, kamu telah mencabut nyawa putera hamba-Ku. Kamu memang nak malaikat itu mencabut nyawa, memang kerja dia pun mengikut arahan Allah Taala, tetapi ini adalah dialog di antara Allah Taala dengan para malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa. Kamu telah mencabut nyawa, kamu telah mengambil nyawa putera hamba-Ku, maksudnya anak seorang hamba-Ku. Maka mereka mengatakan na'am. Ini soalan Allah Taala. Adakah kamu telah mengambil nyawa anak pada seseorang hamba? Seseorang hamba-Ku, itu makna dia lebih kurang, makna dia Allah tanya, bukan Allah, bila Allah tanya bukan makna Allah tidak tahu, tetapi macam kita kata ia adalah dialog. Dia adalah dialog. Macam kita bukan juga nak membandingkan Allah dengan kita, tetapi untuk kita faham. Bila kita tengok orang sidai kain, sidai kain ke? Kita dah nampak dah dia sidai kain, tapi kita tanya juga, dia dialog menyapa kan dan sebagainya. Takkanlah kita pula yang tengah sidaikan, takkan kita nak kata memancing, macam kita selalu dengar orang buat lawyer buruk dan sebagainya. Yelah baju banyak ni kan, kerana itulah cara kita bersembang dan bercakap, ukhuwah kita begitu, bila kita berbicara. Maka Allah tanya, adakah kamu telah mengambil nyawa anak hamba-Ku? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab ya. Fayaqulu qabadtum thamarati fuadi. Maka Allah berkata, kamu telah mengambil buah hatinya. Nak ceritanya kematian anak dengan kematian kawan ataupun kematian orang lain yang kita kenal ataupun kematian lain orang yang kita tak kenal, kematian orang lain yang kita tidak kenal pun kita sedih. Kita perlu sedih, kita perlu istighfar, kita perlu insaf. Kematian orang lain yang kita kenal, lagilah agak tinggi kita punya kesedihan. Kematian anak adik-beradik kita,
sanak saudara kita lebih lagi kesedihan. Kalau kematian anak kita lebih lagi kesedihan. Itu sebab anak ni kan jantung hati, buah hatinya. Lepas tu Allah kata kamu telah mengambil nyawa buah hatinya. Fayaqulu na'am. Allah bertanya, adakah kamu mengambil nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, malaikat menjawab, na'am, ya. Fayaqulu famadha qala 'abdi. Dan Allah tanya, apa yang hamba aku sebut? Apa yang hamba aku yang kehilangan anaknya tadi itu sebut? Maka macam saya bagi tahu, Allah tanya bukan sebab Allah tak tahu, tetapi Allah nak menunjukkan ini dialog, nak bagi tahu kepada para malaikat, nak bagi tahu kan hadis ini datang dalam bentuk ini kata-kata Allah ini termasuk dalam hadis kursi sebahagiannya. Sebahagiannya adalah hadis kursi. Bila kata Allah itu ia adalah hadis kursi. Qabattum thamarati fuadi, itu hadis kursi. Qabattum walada abdi, itu hadis kursi. Sebab itu kata-kata Allah SWT. Okay? Maka para malaikat pun menjawab bila Allah tanya, apa yang hamba aku yang kehilangan anak ni jawab? Kata, maka para malaikat kata, hamidaka wastarja. Para malaikat kata, dia mengucapkan alhamdulillah dan istirja. Istirja ni apa? Istirja ini dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja ini memulangkan. Makna dia memulangkan apa? Memulangkan dan meredai dan mengiktiraf bahawa anak itu dipulangkan kepada yang maha mencipta. Itu makna dia. Hamidaka. Para malaikat jawab, dia kata, orang yang kehilangan anak ini berkata, memuji engkau ya Allah. Dia memuji engkau ya Allah. Wastarja, dan dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, ubnu li abdi baitan fil jannah. Maka kamu semua benakanlah bagi hamba aku yang ni satu rumah di dalam syurga. Maka kamu wasammuhu baital hamd, dan kamu namakan baginya rumah pujian. Dia kata ini rumah pujian, dengan rumah pujian. Nama khas yang Allah bagi kepada siapa? Kepada orang yang sentiasa mengucapkan alhamdulillah dengan kematian anak dia, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengatakan bahawa kita mengiktiraf bahawa sesungguhnya kami inna lillah, sesungguhnya kami ini bagi Allah, untuk Allah, daripada Allah, kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini, kita semua ini kepadanya, kepada Allah SWT akan kembali. Itulah pengiktirafan akidah seorang Muslim. Memang perkara ni berat bagi siapa-siapa yang pernah kehilangan anak dan sebagainya. Saya minta maaf, hadis ini memberi motivasi dan semangat kepada kita, insya-Allah. Semoga Allah memberikan dan membina rumah-rumah kepada orang-orang yang pernah mengalami benda ni. Tak apalah kalau dulu kita rasa kita terlupa nak sebut, kita sebut sekarang pun tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah semoga Allah masih menerima ucapan pujian kita, ucapan kita, istirja' kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Semoga dengannya kita mendapat rahmat dan keberkatan di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Imam At-Tirmidzi dia kata hadis ini hadis hasan. Dan hadis-hadis pada menyatakan kelebihan-kelebihan memuji Allah SWT banyak sangat-sangat, masyhur sangat-sangat, dan telah kita sebut pada awal kitab hari itu. Kita pernah baca sama-sama pada awal kitab hari itu hadis-hadis yang sahih yang banyak pada menyatakan kelebihan-kelebihan, mensucikan Allah SWT, subhanallah, memuji Allah SWT, dan seumpamanya dalam bentuk kita memuji dan memuja Allah SWT, zat yang maha esa, yang maha agung. Maka hadis ini sahih, hadis ini hasan li ghairi. Macam saya sebut semalam hasan li ghairi. Ada hasan, tapi ada hasan li ghairi. Mana hasan li ghairi ini bawah sikit daripada hasan. Tapi dia masih boleh diterima untuk kita beramal, untuk kita
percaya dan menyandarkan amalan kita kepada hadis ini supaya kita terus mendapat motivasi dan dapat semangat untuk kita melakukan perkara-perkara yang baik. Qala al-mutaakhirun min ashabina al-khurasaniyin, telah berkata sahabat-sahabat kami, rakan-rakan kami dalam kalangan ulama Syafi'i jugalah ni. Bila Imam Nawawi sebut ashabuna, rakan-rakan kami, maknanya ia merujuk kepada rakan-rakan dalam mazhab Syafi'i lah, yang datang dari Khurasan, yang berasal daripada Khurasan, mengatakan bahawa law halafa insan la yahmadanna Allah Ta'ala bi majami'al hamd wa minhum man qala bi ajalli tahamid fa tariquhu fi birri yaminihi ay yaqul alhamdulillah. Okay, tak apa, saya terjemah terus. Rakan kami daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i daripada Khurasan, dia nyatakan bahawa apabila seseorang itu bersumpah akan bertahmid dengan sempurna, maka cara menunaikannya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya kalau ada orang bersumpah ataupun bernazar ataupun mengatakan dia nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pujian, dia nak kena kata macam mana? Ini ijtihad lah, ini ijtihad. Dia nak kena kata macam mana? Dia kata alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang menyampaikannya kepada kenikmatannya dan menepati tambahan kenikmatan itu. Wa yukafi'u mazidah. Perlu kita minta nikmat, tambahan kepada nikmat itu lagi, kita minta keberkatan dan kenikmatan. Erti memenuhi akan menyampaikan kepada kenikmatan itu, dia kata yulaqiha fatahassal ma'ahu. Dia kata apa, saya baca terjemah kat sini, dia kata sehingga dapat memperolehinya. Ada yang nikmat datang tapi kita susah nak dapat. Kita minta nikmat itu ada dan kita senang nak dapat nikmat itu. Sedangkan yukafi'u mazidah bererti sama dengan tambahan kenikmatan tersebut. Maksudnya mensyukuri tambahan kenikmatan untuk kebaikan yang dia perolehi. Mereka juga mengatakan bahawa bersumpah untuk memanjatkan pujian kepada Allah SWT dengan pujian yang baik, maka caranya adalah dengan mengucapkan. Ada juga tadi dia kata mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ada juga yang berkata kalau nak puji Allah dengan sebaiknya, dia kata la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat menghitung, aku tak sanggup. Kalau kata aku tidak akan sanggup, seolah-olah macam kita dah mengaku tak akan sanggup. Betul juga aku tidak mampu, aku tidak sanggup, itu boleh diterjemahkan begitu. Aku tidak sanggup, aku tidak akan sanggup, aku tidak akan tahan, aku tidak akan mampu untuk menghitung segala pujian ke atas kamu. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana engkau telah pujikan sebagaimana engkau telah puji ke atas dirimu. Dia kata aku tidak akan sanggup menghitung pujian ke atasmu sebagaimana engkau puji dirimu. Sebab Allah ni dia puji diri dia banyak daripada kita lagi, sebab kita ni selalu lupa. Allah tidak lupa. Di dalam hadis pun Allah menyebut, ada ayat hadis kursi, di dalam Al-Quran Allah memuji diri dia, maha berkuasa, maha agung, itu memuji diri sendiri. Tetapi itu hanyalah layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu kat sini, kalau kita nak puji Allah, kita kena insaf dan mengaku bahawa aku tidak akan sanggup, aku tidak akan mampu memuji dirimu seperti mana engkau telah memuji dirimu. Ini pendapat. Sebahagian daripada mereka menambah di bahagian akhir dengan kalimah falakal hamdu hatta tarda, maka bagimu segala pujian sampai engkau redha. Maknanya kita memuji Allah sehinggalah Allah redha dengan apa yang kita buat dari segi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbahasan tentang puji-pujian ini banyaklah. Ini Imam An-Nawawi rahimahullah dia bawa beberapa nukilan daripada ulama-ulama daripada Khurasan. Lepas tu dia kata apa? Dia kata
Abu Sa'id Al-Mutawalli, Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Mutawalli, Abu Sa'd dekat sini sepatutnya Abu Sa'd. Dia terjemah, dia tertulis dekat dekat kitab Syaratan Al-Hidayah ini Abu Sa'id. Sebenarnya kalau Sa'id dia mesti sin ain ya dal. Jadi boleh betulkan dekat situ lah, mungkin ada sedikit kesilapan sebab kalau Sa'id ejaan dia mesti sin ain ya dal. Tapi kalau sin ain dal biasanya dia baca dengan Sa'd. Itu sebab kalau kita tengok Sa'd ibni Abi Waqqas, Sa'd ibn Abi Waqqas, dia tak panggil Sa'id bin Abi Waqqas, dia panggil Sa'd ibn Abi Waqqas. Jadi dekat sini Abu Sa'd Al-Mutawalli menggambarkan masalah ini dengan mengatakan bahawa dia kata dia bersumpah untuk memanjatkan pujian kepada Allah SWT dengan pujian paling mulia dan paling agung. Sebahagian mereka menambahkan di awal zikir ucapan subhanaka. Ada yang menambah lagi di atas perkataan, di atas ucapan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Lepas tu la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita kama la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ada yang menambah lagi falakal hamdu hatta tarda, ada yang menambah di awalnya dengan perkataan subhanallah. Maka itu juga termasuk di dalam cara nak mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Nasr, juga dia kata Abu Nasr At-Tammar, daripada Muhammad bin Nadhr. Muhammad bin Nadhr dia kata apa? Rahimahullah, dia kata qala Adamu sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini nak tengok, dekat sini dia tak ada bagi tahu tentang martabat ataupun riwayat dia punya status. Jadi dekat sini ni ada riwayat mengatakan bahawa Adam berdoa. Dia kata Adam berdoa, tapi riwayat ini kita tak tahu martabat dia. Nanti insya-Allah kalau saya sempat cari, saya cuba cari adakah riwayat ini sahih. Tapi dalam kitab ini pun dia tak ada takhrijkan, tapi Imam Nawawi bawa benda ni. Imam Nawawi nukilkan perkara ni, dia kata diriwayatkan daripada Abi Nasr At-Tammar. Abi Nasr At-Tammar dekat sini dia sebut dekat teks saya Abi Nasr At-Tammar, dekat teks Al-Hidayah dia kata An-Nammar. Wallahu alam. Boleh tengok dengan cetakan intim ada tak? Siapa yang ada cetakan intim tu boleh share dengan saya. At-Tammar ataupun An-Nammar. Abu Nasr An-Nammar, kejap saya cari kejap kalau sempat ni. Abu Nasr kalau tengok sini Abu Nasr At-Tammar. Abu Nasr At-Tammar, bukan An-Nammar. Abu Nasr At-Tammar. Dia Abu Nasr Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Zakwan. Dia lahir pada tahun 137 Hijrah, muhaddis, duduk dekat Baghdad, dan dia meninggal pada tahun 228 Hijrah. Abu Nasr At-Tammar, boleh juga bagi betulkan kat situ Abu Nasr At-Tammar, bukan Abu Nasr An-Nammar. Boleh dapat Okey. Dia kata daripada Abu Nasr At-Tammar an Muhammad bin Nadhr rahimahullah, dia kata daripada Abu Nasr At-Tammar daripada Muhammad bin Nadhr rahimahullah, dia kata Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, dia kata, dia berdoa, ya Rabb syaghaltani bikasbi yadi. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah menyibukkan aku dengan mencari nafkah. Nabi Adam, bukan dia menyalahkan Allah. Bukan Nabi Adam menyalahkan Allah, tetapi nak bagi tahu engkau telah
menyebutkan aku sibuk dengan mencari rezeki. Engkaulah yang takdirkan aku menjadi begini, aku sibuk mencari rezeki. Fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamd wa tasbih. Maka ajarkanlah kepadaku, oleh kerana itu ajarkanlah kepadaku sesuatu yang menjadi sumber kepada segala bentuk tasbih dan tahmid. Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, ya Adam, idza asbahta faqul thalathan wa idza amsayta faqul thalathan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah fadzalika majami'ul hamd wat tasbih. Wahai Adam, dia kata, bila kamu berada pada waktu pagi maka katakanlah 3 kali, dan bila kamu berada pada waktu petang juga katakanlah sebanyak 3 kali. Apa dia? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka itulah himpunan segala pujian dan tasbih. Wallahu alam. Itulah himpunan segala pujian dan tasbih. Sebab saya nak cari jugalah sebelum kita, saya takut nanti kalau saya tunggu saya tak sempat nak cari, saya pun tertinggal. Alhamdulillah. Sekejap dan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nak tengok kalau riwayat ni apa martabat dia. Okey. Sekejap, dekat sini hadis ini ada yang disebut tentang hadis yarwi anna Jibril 'allama Adam hadhil kalimah. Hadis ini ada disebut saya tunjuk kat sini. Okey, hadis ini terdapat dalam kitab Talkhisul Habir, Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey. Hadis ini sebenarnya dalam bukan format, dalam frasa yang agak berbeza sedikit. Dia kata hadis yang mana diriwayatkan bahawa Jibril datang mengajarkan Adam. Betul lah, dalam tadi dia kata Allah menurunkan wahyu. Wahyu kan melalui Jibril alaihissalam. Mengajarkan kalimat alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa qala 'allamtuka majami'al hamd. Aku telah mengajarkan kepadamu himpunan puji-pujian. Okey. Ibnu Salah dia kata hadis yang ni yang dalam Talkhisul Habir ini, dia kata hadis ini lemah dia punya sanad. Okey. Yang tu tak apa. Wa amman Nawawi, dekat sini dalam Talkhis Al-Habir ini juga dia kata Imam Nawawi menyebut dalam kitab Ar-Rawdah pada masalah ajallil hamd, puji-pujian yang paling bagus. Okey. Lepas tu dia buat mari sanad, daripada Abdul Malik bin Hasan, daripada Abi Awanah, daripada Ayub bin Ishaq bin Sa'idi, daripada Abi Nasr Tammar, daripada Muhammad bin Nadr, yang hadis yang kita baca tadi. Qala Adam, ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamd wa tasbih fa'awhallahu ilaihi ya Adam idza asbahta faqul thalathan wa idza amsayta faqul thalathan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah fadzalika majami'ul hamd wa tasbih wa hadha mu'dal. Wahadha mu'dal. Imam Ibn Hajar dia kata hadis ini mu'dal. Mu'dal ini dhaif lah. Tapi macam saya sebut dekat sini, Imam Nawawi bawa mari benda ni sebab di dalam menceritakan tentang bagaimana bertahmid dengan cara yang paling baik. Tidak ada dalil yang sahih datang dalam bab ini. Dalam bab ini tak ada dalil yang sahih datang. Cuma ulama-ulama berijtihad dengan frasa tahmid yang padat,
dan ringkas, maka ini juga satu riwayat yang datang walaupun ianya dhaif, tetapi kita boleh menggunakan dalil ini, doa ini, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, sebab dalamnya makna yang bagus dan kita i'tiqad bahawa ianya bukan datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita baca sebagai satu pujian kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada lafaz yang datang kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Wallahu alam. Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada soalan, kita dah habis dah sebenarnya bab tahmid, dan kita akan masuk kepada bab as-salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk kepada bab selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dekat sini nanti kita tengoklah apa-apa yang berkaitan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan moderator, saya minta sekejap break dalam seminit dua, dan saya akan share screen surah surah Al-Isra. Boleh Boleh, silakan Ustaz. Saya akan share screen surah Al-Isra insya-Allah. Okey, maknanya kita akan sambung esok dia punya bab selawat kepada bab Rasulullah SAW di hari Isnin ni, hari Isnin ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, baik. Hari ini kita akan terus dengan dengan